Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya mohon kepadamu, kau lapangkanlah dada saya, permudahkanlah tutur kata dan lisan saya. Moga-moga apa yang disampaikan nanti dapat difahami, dihayati dan diamalkan oleh diri saya dan para pendengar sekalian. Amma ba'. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dipanjangkan usia kita berjaya berada pada tahun baru kalender Islam bagi tahun 1443 Hijrah. Jadi kalau kita tengok di sini jarak kita dengan Rasulullah SAW semakin jauh. Semakin jauh, tetapi kita diajar semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda bermaksud, beruntunglah orang yang pernah melihat wajahku dan beriman padaku. Kemudian baginda menyambung lagi, beruntunglah orang yang tidak pernah melihat wajahku dan beriman padaku. Jadi di sini Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa sebanyak 3 kali mana kita lah mereka yang tidak pernah melihat wajah Nabi kita, tetapi kita masih lagi cuba menhayati apa yang berlaku, memahami dengan apa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuknya tahun baru Islam, maka yang pertama kita diajar supaya menjadi semakin baik. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan yang kedua, bila masuknya tahun baru, menunjukkan umur kita semakin meningkat dan ajal kita semakin dekat. Jadi, mengapa kita menyambut sambutan hijrah ini? Yang pertama, bagi memperingati hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bermulanya kalender Islam. Sejarah kalender Islam bermula di zaman Sayyidina Umar menerima surat daripada gubernurnya yang tidak bertarikh. Lalu Sayyidina Umar pun bermesyuarat dengan para sahabat. Maka ada sahabat mencadangkan supaya dia ambil tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mencadangkan tahun kewafatan Rasulullah SAW. Dan ada yang mencadangkan dikira tahun hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mencadangkan tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Umar memilih tahun hijrah Nabi SAW sebagai tahun tahun Islam. Dan sebab apa diambil 1 Muharram sebagai tahun permulaan Islam, bulan Islam, kerana perintah hijrah kepada sahabat bermula pada 1 Muharram. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Hijrah dari segi bahasa ialah perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ataupun hijrah bermaksud perpindahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dari segi istilah ialah perpindahan Rasulullah SAW dan orang Islam
dari Mekah ke Madinah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah melainkan jihad dan niat. Maknanya dari segi fizikal tak ada dah tuntutan hijrah. Yang ada adalah hijrah dengan jihad dan niat. Maknanya hijrah kita pada hari ini kita berubah menjadi orang yang baik. Di antara tips nak jadi orang yang baik, yang pertama kita kena berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang baik. Kedua, kita kena mencari ilmu. Dan ketiga, kita hendaklah beramal dengan ilmu yang kita dapat. Nah, sebab-sebab berlaku hijrah. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mana agama Islam semakin berkembang, semakin ramai orang memeluk agama Islam, mengakibatkan musyrikin Mekah mereka menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Selain itu, umat Islam menerima ancaman dan siksaan. Ada di kalangan umat Islam yang dibunuh. Dan tambahan pula pelawaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Seterusnya, peristiwa hijrah ini berlaku apabila Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril bagi tahu Nabi kita bahawa adanya pakatan jahat untuk membunuh Rasulullah SAW. Lalu baginda diperintahkan untuk berhijrah. Seterusnya, orang yang terlibat dalam hijrah. Yang pertama, Abdullah bin Uraiki, seorang Yahudi diupah sebagai penunjuk jalan. Orang yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar, sebagai pemberi maklumat yang berkaitan dengan musuh dari semasa ke semasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Asma binti Abu Bakar ditugaskan untuk menghantar makanan kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, Amr bin Fuhairah ditugaskan untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya. Seterusnya, Nabi SAW meminta Ali bin Abi Talib untuk tidur di katil baginda dengan menggunakan selimut Rasulullah. Tujuannya adalah untuk mengelirukan musuh. Akhirnya Nabi SAW keluar pada malam tersebut dengan membaca ayat 9 surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan mereka tidak dapat melihat kamu. Kemudiannya, selepas membaca ayat tersebut, pemuda-pemuda yang mengepung rumah Rasulullah SAW tertidur dengan lena. Lalu baginda keluar dengan selamat. Nabi SAW bersama Abu Bakar bertolak menuju ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Dan peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Seterusnya, gerakan mencari Nabi diteruskan oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Abu Jahal mengeluarkan satu tawaran yang hebat. Sesiapa yang berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW, sama ada hidup atau mati, akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta. Dan Nabi SAW berada di Gua Sur selama 3 malam. Bila Nabi SAW masuk ke Gua Sur tersebut, lalu labah-labah dan burung merpati membuat sarang di tepi pintu gua tersebut. Dan ketika itu kaum kafir Quraisy mereka sampai ke gua tersebut, tapi mereka berkata tidak mungkin Muhammad akan masuk ke sini kerana terdapat sarang labah-labah dan burung merpati. Kalau mereka masuk sudah pasti sarang labah-labah akan pecah. Tu. Jadi di sini menunjukkan kita bahawa labah-labah dan burung merpati adalah tentera Allah Ta'ala yang membantu Nabi SAW dalam hijrah tersebut. Dan di sana ada seorang pemuda yang bernama Suraqah bin Malik, seorang yang musyrik. Beliau seorang pemuda yang cerdik dan pandai. Beliau berkata Nabi Muhammad seorang yang cerdik, lepas dia tidak akan melalui jalan yang biasa oleh orang ramai. Lalu Suraqah pun mencari seekor kuda yang tangkas. Lalu dia memacu kudanya mencari Nabi Muhammad SAW untuk mendapat habuannya.
Lalu bila mana sampai dekat dengan Nabi, dia nampak ada 3 orang, dia pacu kuda dengan lajunya. Sampai dekat, dia nak dia keluarkan pedangnya. Tiba-tiba kaki kuda yang jatuh lambat tersungkur. Kemudian ditepuk kudanya sekali lagi, meneruskan perjalanannya. Akhirnya jatuh pula. Lalu dia kata, wahai Muhammad, tunggu sekejap. Apakah kuasa yang membantu kamu, yang melindungi kamu daripada segala kejahatan? Lalu Nabi kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allah tepat memohon pertolongan. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Selepas itu Nabi SAW mengajak Suraqah bin Malik memeluk agama Islam. Lalu Suraqah bin Malik masuk Islam. Kemudiannya Nabi SAW memberi janji, kamu akan diberi hadiah gelang kerajaan Parsi. Dan peristiwa ini benar-benar berlaku tahun zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kerajaan Parsi jatuh. Lalu Sayyidina Umar pun memberi hadiah gelang kerajaan Parsi tersebut. Dan kemudiannya Suraqah bin Malik menyatakan bahawa benarlah ucapan Rasulullah SAW. Tu. Kemudiannya akhirnya baginda Rasulullah tiba di Quba. Setelah melalui perjalanan yang jauh dan mencabar, baginda sampai di Quba. Dan di Quba baginda Rasulullah membina masjid yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Dan pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, baginda Rasulullah sampai tiba di Madinah, disambut oleh penduduk Madinah dengan kegembiraan, dengan selawat dan qasidah. Kemudiannya dengan qasidahnya, Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kemudiannya semasa berada di Madinah, baginda Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajir dan Ansar, dan baginda membina Masjid Nabawi. Dan negara Madinah menjadi negara aman dan damai di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cukuplah sekadar itu sahaja tazkirah berkenaan ma'ah hijrah. Moga-moga dengan kita masuk tahun baru Islam ini 1443, kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Nabi kata, orang yang baiklah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sekian, terima kasih.